Buletin Didik 30 Jun bersama saya Syafri Izon Wahab. Salam hormat dan salam sejahtera. Pelajar yang mendapat peluang melanjutkan pelajaran di luar negara kini boleh mendaftar untuk vaksinasi awal di aplikasi MySejahtera. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin berkata, berdasarkan kemaskini terbaru aplikasi itu, kumpulan pelajar berkenaan boleh membuat permohonan untuk mempercepat suntikan vaksin melalui ciri helpdesk dalam aplikasi berkenaan. Khairi berkata, pengenalan ciri baharu itu bertujuan untuk memastikan kelancaran urusan kumpulan pelajar yang perlu mematuhi syarat vaksinasi sebelum dibenarkan masuk ke negara tertentu bagi menyambung pengajian. Ciri baru ini telah dikemaskini dalam aplikasi MySejahtera dan boleh diakses oleh pengguna sejak 28 Jun. Permohonan vaksinasi awal yang dihantar akan diproses oleh sistem dalam masa 10 hari dan statusnya boleh disemak selepas tempoh tersebut di dalam laman vaksinasi aplikasi MySejahtera pemohon. Permohonan perlu disertakan bersama dengan dokumen sah yang boleh menyokong permohonan vaksinasi awal mereka. Bagi memudahkan urusan di PPV, pelajar perlu membawa dokumen sama ketika temu janji sebagai pengesahan. Permohonan ini akan membantu melancarkan urusan pelajar yang perlu meneruskan pengajian di luar negara sekaligus memulakan pengajian mereka dengan syarat divaksinasi. Dalam pada itu, permohonan untuk perjalanan ke luar negara bagi tujuan pekerjaan, perubatan ke luar negara, sakit kritikal dan lain-lain masih perlu dihantar ke laman web yang tertera. Dalam perkembangan lain, Khairi berkata negara akan menerima sumbangan 1 juta dos vaksin AstraZeneca dari Jepun esok. Manakala 1 juta lagi vaksin jenis Pfizer dari Amerika Syarikat tiba Jumaat ini. Kerajaan amat mengalu-alukan dan berterima kasih atas sumbangan vaksin daripada kedua-dua negara Jepun dan Amerika Syarikat. Sumbangan ini melambangkan keprihatinan kedua-dua kerajaan serta kepercayaan mereka terhadap negara kita dalam. Bekalan vaksin yang bakal tiba dapat memperhebatkan lagi program suntikan dan membantu negara mencapai nilai ambang digariskan pada Pelan Pemulihan Negara. Pada sidang media mingguan itu juga, beliau memaklumkan pusat pemberian vaksin PPV Mega mula beroperasi pada kadar lebih tinggi hari ini berikutan pelaksanaan suntikan dos kedua. Antara yang terlibat PPV Pusat Konvensyen Kuala Lumpur dengan pemberian kapasiti 8,000 dos serta PPV Pusat Konvensyen Setia City 6,000 dos. Tiada kenaikan yuran semester pengajian pelajar di Institusi Pengajian Tinggi IPT setakat ini. Perkara itu disahkan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang memaklumkan ia turut melibatkan caj bagi aktiviti lain memandangkan pelajar mengikuti kelas di dalam talian ketika ini. Bagaimanapun sesetengah caj lain bergantung kepada pihak universiti untuk membuat keputusan kerana mereka mempunyai kuasa autonomi masing-masing. Sebab yuran pengajian ni daripada awal kita telah maklumkan bahawa yuran pengajian dari segi memang tak naik, itu satu hal, memang tak naik, dan kemudian misalnya aktiviti dan segalanya tu memang kita minta supaya direducekan ataupun tidak di-charge. Dia bergantung pada universiti. Sebab universiti ni dia mempunyai autonomi dia masing-masing. Sebab macam dulu, dia ada yuran aktiviti sebab dia datang ke universiti kan. Dan jadinya dia ada yuran aktiviti, yuran penginapan dan yuran-yuran lain. Tapi yang itu, since dia tak balik ke kampus, tidak di-chargekan pun. Beliau mengulas mengenai isu yuran pengajian pelajar di IPT. Susulan terdapat pihak yang menyarankan supaya kadar itu dikaji semula dengan mengambil kira situasi semasa. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Noraini meluangkan masa meninjau operasi pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dinilai siang tadi. KPT mengambil maklum mengenai kegusaran sebahagian tenaga pengajar dan pelajar berhubung keutamaan pemberian vaksin kepada kumpulan tertentu di IPT termasuk Politeknik dan Kolej Komuniti. Dalam hal itu, KPT sedang bekerjasama dengan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF untuk melaksanakan program imunisasi mengikut keutamaan.
Tenaga pengajar yang mempunyai risiko, sebenarnya yang risiko ni dia dah mendapat vaksinasi dah. Dia telah mendapat vaksinasi. Terutamanya pelajar perubatan, pergigian, jururawat yang masih lagi tertinggal. Itulah keutamaan dia dan kemudian kita akan pergi pula kepada tenaga-tenaga pengajar yang lainnya yang terlibat. Menurut beliau lagi, berdasarkan kajian, 30% pensyarah telah mendapat vaksinasi di seluruh Malaysia. Keputusan Peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM akan diumumkan esok. Calon-calon boleh mengakses keputusan masing-masing mulai jam 12 tengah hari. Bagi calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan, swasta dan persendirian individu, mereka boleh mendapatkan keputusan secara dalam talian melalui laman web MPM atau menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS mulai jam 11 pagi esok sehingga jam 12 tengah hari 11 Julai ini. Keputusan turut akan dihantar ke alamat email masing-masing bagi calon yang memberikan alamat berkenaan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia. Manakala bagi mereka yang tidak mempunyai capaian internet, pihak Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah serta sekolah akan mengenal pasti calon tersebut dan akan memaklumkan kaedah yang sesuai untuk calon mendapatkan keputusan. Bagi memberi pengalaman dan pendedahan kepada pelajar sekolah tentang dunia kewartawanan, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara, Tawau, Sabah menubuhkan siaran televisyen sekolah dikenali Kuhara TV sebagai media sokongan di sekolah itu. Selain memaparkan berita sekolah, ia juga inisiatif untuk memberikan akses pendidikan kepada guru dan pelajar khususnya sewaktu fasa pertama PPN ketika ini. Siaran ini dipaparkan di platform YouTube dan secara tidak langsung menarik minat pelajar menceburi bidang komunikasi. Menurut Guru Pengendali Kuhara TV, Rahim Mubarak Muhammad, para pelajar turut diberi peluang untuk mengendalikan program siaran sebagai wartawan, jurugambar dan pembaca berita. Tambah Cikgu Rahim, mereka akan mengumpulkan maklumat dan informasi berkaitan sekolah yang kemudian akan dimuat naik di dalam YouTube untuk tontonan semua. Kuhara TV ini berfungsi dalam menyampaikan maklumat dan juga maklumat-maklumat yang terdapat di sekolah melalui YouTube dan sekarang juga kita telah bergerak ke dalam aplikasi Instagram yang mana murid-murid akan mendapat maklumat dan dalam bentuk poster. Selain daripada itu, Kuhara TV juga menjadi medium untuk sekolah melaksanakan majlis-majlis rasmi secara live. Idea penubuhan Kuhara TV ini merupakan inisiatif bagi menggantikan Kuhara Buletin iaitu program ransangan bahan bacaan di sekolah itu. Kekangan kos dan bilangan pelajar sekolah yang begitu ramai menyebabkan program terbabit digantikan ke bentuk pendigitalan yang lebih mudah diakses. Jadi murid-murid ataupun bekas-bekas murid ataupun bukan sahaja murid-murid di SMK Kuhara tapi murid-murid di sekolah lain boleh mengakses Kuhara TV untuk mendapatkan bahan pengajaran dan pembelajaran mereka dan selain itu juga boleh menjadi satu wadah di mana alumni-alumni SMK Kuhara dapat melihat sejarah dan kegemilangan SMK Kuhara itu sendiri melalui Kuhara TV. Seorang guru mengambil inisiatif mewujudkan food bank di depan rumahnya di Indra Mahkota Kuantan, Pahang. Ia bagi membantu mereka yang tinggal berdekatan yang terkesan dan hilang mata pencaharian kerana pandemik COVID-19. Murnizam Muda, pendidik Sekolah Kebangsaan Asunta Konvent mengambil tanggungjawab itu kerana tidak sanggup melihat masyarakat tertekan, tidak dapat membeli makanan terutama yang mempunyai anak kecil. Murnizam yang mesra disapa Cikgu Murni berkata, walaupun menggunakan duit simpanan untuk berbelanja ribuan ringgit setiap minggu, ia dianggap sumbangan kecilnya kepada masyarakat. Setiap hari selepas kelas PDPR, ibu kepada 4 orang anak itu akan keluar membeli barang makanan asas di pasaraya sekitar Kuantan untuk kegunaan keesokannya. Usaha kecilnya itu juga mendapat perhatian jiran dan rakan setugas lain yang turut sama menyumbangkan wang tunai atau makanan.
Food bank yang kelihatan seolah-olah kedai runcit mini itu boleh dikunjungi bermula 8 pagi hingga 7 petang bagi mendapatkan barang makanan asas termasuk beras, tepung, gula, telur, minyak masak dan kicap. Malah jelas guru bahasa Inggeris dan pendidikan seni ini, ada kalanya dia turut menggunakan perkhidmatan penghantar barang bagi membantu individu yang tidak mempunyai kenderaan dan berada di lokasi agak jauh. Kelesuan atau kurang konsentrasi mungkin boleh berlaku dalam kalangan pelajar yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ia susulan pergerakan yang terhad dan kurang melakukan pergerakan. Justru amat penting untuk adik-adik melakukan aktiviti atau senaman ringan bagi kekal cergas sepanjang hari. Menurut jurulatih kecergasan, Muhammad Aidi Shazrif, senaman dapat menguatkan daya ingatan serta melatih otak untuk lebih fokus. Selain itu, bersenam juga meningkatkan daya kreativiti murid. Tambah Muhammad Aidi, senaman ringan boleh dilakukan setiap hari sekurang-kurangnya 30 minit. Belajar atas talian ni ataupun online learning, dia akan buatkan mental kita stres. Sebab seharian kita tengok, kita tatap kita punya skrin, tak kisah sama ada laptop ataupun komputer. Oleh itu, dengan bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari dapat mengurangkan letih dan lesu mental kita tersebut. Sebabkan senaman dia akan mengeluarkan satu hormon dinamakan hormon endorfin yang akan buatkan kita lebih ceria dan lebih bertenaga. Setiap senaman pergerakan fizikal perlu dimulakan dengan memanaskan badan terlebih dahulu. Ia bertujuan memastikan badan kita bersedia untuk melakukan aktiviti merenggangkan otot dan sendi. Adik-adik tidak perlu keluar rumah kerana pelbagai senaman mudah boleh dilakukan walaupun dalam ruangan terhad. Selain itu, aktiviti fizikal boleh dilakukan bersama keluarga untuk menjadikan ia lebih menarik dan menyeronokkan. Aktiviti itu juga boleh diselingkan dengan muzik latar yang rancak untuk menambahkan semangat. Sekarang ni, ramai yang tanya kita pasal apakah itu yang dimaksudkan dengan happy hypoxia. Fenomena happy hypoxia ini merujuk kepada kita pecahkan dua perkataan ini. Happy, seperti yang semua orang tahu, gembira, tiada kesulitan, tiada kesusahan. Manakala kalau kita lihat pula apa itu hypoxia. Hypoxia adalah kekurangan bekalan oksigen ataupun tekanan oksigen di dalam darah seseorang itu. Jadi apabila kita rungkaikan fenomena happy hypoxia ini merujuk kepada seseorang individu yang mempunyai bekalan oksigen yang kurang dalam badan namun tidak mempunyai sebarang simptom yang menunjukkan bahawa dia ataupun seseorang individu itu mempunyai masalah hypoxia. Siapa sangka dengan kemajuan teknologi, ikan salmon boleh dibela di dalam sangkar moden. Sebelum ini, teknik penangkapan ikan itu menggunakan sangkar bawah air sekaligus menjejaskan kebersihan sungai atau laut. Saksikan paparan ini. Di Fredrikstad, Norway, penternak ikan salmon Roger Fredriksson menggunakan 2 kolam besar berteknologi tinggi yang berkemampuan mengawal semua keperluan jenis ikan berkenaan. Bukan itu sahaja, kos penyelenggaraan jauh lebih murah selain sifar risiko ikan terlepas dari sangkar. Men vi har veldig god kontroll på fisken hele tida. Både i forhold til helse og i forhold til tilvekst og slik. Altså, veldig mye av de parametrene som du i sjø er avhengig av vår Herre skal ha kontroll på, kontrollerer vi sjøl. Temperatur, oksygen, pH og CO2 og alle de tingene der. Dengan menggunakan kaedah itu, pelbagai masalah kesihatan ikan boleh dielakkan. Det er jo flere fordeler med å drive oppdrett på land. De fremste fordelene i forhold til en tradisjonell måte å drive på i sjø er jo kanskje det her med at vi unngår lus, lakselus, som er et betydelig problem i norsk oppdrettsnæring og for så vidt oppdrettsnæring generelt. Tambahnya, untuk pelan jangka masa pendek, syarikatnya bercadang untuk mengembangkan perniagaan di luar negara termasuk Amerika Syarikat. Sukan. Debaran persaingan bola sepak Euro 2020 berterusan dengan England dan Ukraine melengkapkan 8 pasukan ke fasa suku akhir. Ia selepas cemerlang menewaskan lawan masing-masing.
Dua perlawanan terakhir 16 pasukan kelompok terbaik berlangsung lewat malam semalam dan awal pagi tadi. England mengejutkan Jerman 2-0 di Stadium Wembley. Manakala Ukraine turut mencipta kemenangan cukup bermakna mengalahkan Sweden 2-1. Kejayaan England menundukkan Jerman 2-0 di Stadium Wembley sememangnya cukup dinantikan buat penyokong skuad Three Lions di seluruh dunia. Dua jaringan Raheem Sterling dan Harry Kane pada minit ke-75 dan 86 merealisasikan misi awal England untuk meneruskan kemarahan ke suku akhir. Pastinya paling manis buat jurulatih Gareth Southgate menebus kekalahan di tangan Jerman di stadium sama pada separuh akhir Euro 1996, menyaksikan dia gagal menyempurnakan sepakan penalti. Kekalahan Jerman umpama badi buat pasukan yang dilabel pilihan sebagaimana yang dialami juara bertahan Portugal, Belanda dan Perancis. Satu lagi aksi di Hampden Park juga syarat dengan debaran. Ukraine melakar sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Sweden 2-1 dalam aksi yang berlarutan ke masa tambahan. Alexander Zinchenko meledak jaringan pembukaan buat Ukraine pada minit ke-27, namun Sweden menyamakan kedudukan 2 minit sebelum separuh masa pertama tamat menerusi Emil Forsberg. Ketika Sweden dilihat menampilkan keyakinan untuk mengatasi Ukraine, malang buat mereka apabila Marcus Danielsson dilayangkan kad merah pada minit ke-99. Dan Ukraine tidak mempersiakan kesempatan ini apabila menjaringkan gol kemenangan menerusi pemain simpanan Artem Dovik pada minit ke-120. Apa yang pasti, berdasarkan situasi 8 perlawanan pada saingan kelompok 16 pasukan terakhir, peluang terbuka buat kesemua pasukan untuk meneruskan kemarahan. Switzerland yang mencetus sensasi mengetepikan Perancis, membuka tirai suku akhir menentang Spanyol pada Sabtu ini. Manakala pasukan nombor 1 dunia, Belgium yang menyingkirkan juara bertahan Portugal berdepan Itali yang nyata bergelut mengatasi Austria. Republik Czech yang mengejutkan satu lagi pasukan pilihan, Belanda, akan menentang Denmark. Kemarahan Denmark ke suku akhir dianggap unik selepas tewas 2 perlawanan awal pada saingan kumpulan. Dan melengkapkan aksi suku akhir, pasukan yang dianggap glamour, England, bertemu Ukraine yang kini memburu misi lebih besar mara ke separuh akhir. Kerancakan bola sepak Copa America turut menyaksikan saingan kini memasuki fasa suku akhir. Antara hangat diperkatakan kehebatan dua bintang Lionel Messi dan Neymar yang dilihat terus bersaing menerajui kemarahan pasukan masing-masing. Kejayaan Lionel Messi membantu Argentina menjuarai kumpulan A, menyaksikan laluan tampak lebih mudah buat Argentina apabila berdepan Ekuador pada suku akhir. Juara kumpulan B, tuan rumah Brazil yang juga juara bertahan, dijangka terus menagih bisa Neymar menentang Chile. Uruguay, pasukan yang paling banyak bergelar juara Copa America, bertemu Colombia. Manakala Peru, selaku naib juara kumpulan B, berdepan Paraguay. Ski air dengan formasi piramid mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.